Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Andi Arnaisa binti Andi Arnis. Nomor metrik 148634. Tajuk jurnal yang akan saya ulas pada hari ini adalah analisis kesalahan imbuhan dalam penulisan karangan pelajar dan hubung kait dari segi makna gramatikal. Tujuan kajian ini yang pertama adalah untuk mengenal pasti kekerapan kesalahan penggunaan imbuhan dalam karangan murid. Yang kedua, menganalisis kesalahan imbuhan dan hubung kaitnya dari segi makna gramatikal. Pengajaran tata bahasa merupakan satu aspek yang penting kepada murid untuk peperiksaan kerana dalam soalan juga terkandung aspek tata bahasa. Jika pengajaran yang diberikan adalah tidak berkesan, maka murid berkemungkinan akan menghadapi kesukaran untuk menguasai aspek-aspek tata bahasa yang telah dipelajari. Impaknya, mereka tidak akan dapat untuk menterjemahkan aspek tata bahasa dengan betul. Kaedah pengumpulan data yang telah digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kepustakaan dan kaedah pemerhatian. Kaedah kepustakaan digunakan dengan merujuk sumber bertulis daripada kajian-kajian yang terdahulu seperti yang disertai dengan jurnal, buku akademik dan sebagainya untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan kajian. Sama ada dari segi kelompangan kajian terdahulu yang mewajarkan kajian ini dilakukan atau daripada pandangan para sarjana bagi mengulas atau mengukuhkan data tentang isu yang telah dikaji. Bagi kaedah pemerhatian pula dilakukan dengan menerapkan teknik pemerhati sebagai peserta di dalam kelas sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Iaitu, pengkaji sebagai guru bahasa Melayu hanya akan memberikan arahan kepada responden untuk menghasilkan sesebuah karangan berdasarkan daripada bahan rangsangan yang diberikan. Responden akan menulis karangan tanpa semakan secara langsung bagi membolehkan kesalahan bahasa didapati. Khususnya bagi kesalahan imbuhan yang dilakukan oleh murid dapat diperolehi daripada penulisan yang dilakukan. Berdasarkan Tata Bahasa Dewan edisi ketiga pada tahun 2015, terdapat 4 jenis imbuhan, iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Namun begitu, kekerapan kesalahan imbuhan yang dibincangkan dalam kajian ini hanya melibatkan 3 jenis imbuhan sahaja, mengikut 3 golongan kata, iaitu imbuhan kata nama, imbuhan kata kerja dan imbuhan kata adjektif. Jadual 3 menunjukkan kekerapan kesalahan imbuhan dalam kalangan pelajar iaitu daripada 30 sampel karangan yang telah dihasilkan oleh pelajar tersebut. Hanya 11 sampel karangan yang bebas daripada kesalahan imbuhan dan karangan ini dihasilkan oleh murid-murid yang berbangsa Melayu, manakala 19 sampel karangan yang lain ada menunjukkan penggunaan imbuhan yang tidak gramatis bukan sahaja dihasilkan oleh murid Melayu, bahkan oleh murid bahasa kedua iaitu murid Cina. Daripada jumlah ini, ternyata masih ada murid yang belum dapat menguasai penggunaan imbuhan yang tepat dalam penulisan, walaupun oleh penutur natif bahasa Melayu itu sendiri. Di sini kita dapat melihat analisis kesalahan imbuhan awalan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu golongan kata imbuhan awalan kata nama, imbuhan awalan kata kerja, dan imbuhan awalan kata adjektif. Kesalahan penggunaan imbuhan kata kerja mencatatkan kesalahan imbuhan sebanyak 41 kesalahan bersamaan 62.1%, sekaligus mencatatkan jumlah kesalahan tertinggi berbanding golongan kata yang lain. Seterusnya, kesalahan penggunaan imbuhan kata nama mencatatkan 14 kesalahan bersamaan dengan 21.2%, diikuti dengan penggunaan imbuhan yang tidak tepat iaitu sebanyak 6 kesalahan bersamaan 9.1%, manakala 4 kesalahan bersamaan
dengan 6.1% telah dikenal pasti bagi kesalahan yang tidak menggunakan imbuhan bagi kata yang memerlukan imbuhan. Kesalahan bagi penggunaan imbuhan kata adjektif pula merekodkan sebagai kesalahan paling rendah, iaitu 1 kesalahan sahaja bersamaan dengan 1.5%. Secara keseluruhannya, sebanyak 66 kesalahan penggunaan imbuhan telah direkodkan berdasarkan semua jenis kesalahan imbuhan yang dilakukan oleh responden. Terdapat beberapa bentuk kesalahan bagi awalan kata kerja, iaitu awalan di, ber dan imbuhan men, mem, men dan meng. Berdasarkan daripada ayat dalam kajian ini, terdapat kesalahan imbuhan pada perkataan berminum. Ayat tersebut merujuk kepada perbuatan meminum arak. Jika awalan ber digunakan bagi perkataan berminum, maka ia tidak menepati makna yang ingin disampaikan, dan hal ini secara tidak langsung tidak akan menunjukkan makna yang tepat untuk menyampaikan maksud melakukan perbuatan tersebut. Imbuhan yang sesuai untuk perkataan ini ialah awalan men, iaitu me. Hal ini kerana awalan ini menjadi me apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula daripada huruf L, M, N, R, Y, nya dan nge serta menepati makna penggunaan imbuhan ini, iaitu melakukan sesuatu perbuatan. Oleh itu, dalam konteks ayat tersebut, awalan me sepatutnya digunakan, iaitu antaranya ialah menghisap rokok, meminum arak dan menagih dada. Manakala bentuk kesalahan bagi imbuhan awalan kata nama, iaitu awalan pen, iaitu pen dan imbuhan awalan kata nama ke. Berdasarkan ayat daripada jurnal ini, terdapat kesalahan imbuhan pada perkataan peningkat. Peningkat. Pemilihan awalan pen, iaitu pen dari segi proses pengimbuhannya adalah betul kerana awalan ini boleh bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J, Sh, T dan Z. Namun, perkataan ini tetap salah dari segi pengimbuhan kerana menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2015 tidak menunjukkan ada perkataan peningkat secara tak langsung, makna perkataan ini tidak dapat dipastikan. Hal ini telah menyebabkan makna ayat tersebut tidak dapat difahami dengan jelas. Oleh itu, penggantian pen kepada imbuhan apitan pe, an dapat menjelaskan makna ayat dengan lebih tepat, iaitu menunjukkan makna kausatif, iaitu berkenaan dengan bilangan pengidap penyakit obesiti yang meningkat. Oleh itu, ayat tersebut perlu diubah seperti hal ini dapat menyebabkan seseorang murid itu mengalami pelbagai jenis penyakit seperti obesiti dan menyumbang kepada peningkatan kadar pengidap penyakit obesiti. Akhir sekali, beberapa bentuk kesalahan bagi imbuhan awalan kata adjektif, iaitu awalan se. Berdasarkan daripada ayat daripada jurnal ini juga, terdapat kesalahan imbuhan pada perkataan sekala. Perkataan sekala. Penggunaan awalan se tidak dapat dalam konteks ayat di dalam jurnal ini walaupun dari segi pengimbuhannya betul. Penggunaan awalan se pada kata dasar menunjukkan bahawa doktor melakukan rawatan sebanyak 1 kali sahaja. Sedangkan dari segi logiknya, rawatan yang diberikan oleh doktor adalah berulang kali sehingga pesakit sembuh. Oleh itu, awalan se lebih tepat jika digantikan dengan awalan ber. Proses pengimbuhan sekala itu dikatakan betul kerana ia membawa makna, tetapi makna tersebut tidak mempunyai hubung kait yang jelas dengan konteks makna dalam ayat. Oleh itu, bagi menyampaikan makna ini, maka digantikan imbuhan tersebut dengan imbuhan ber, iaitu tambahan pula kita hendaklah berjumpa dengan doktor untuk merawat penyakit ini secara berkala untuk menyampaikan makna itu. Jelaslah bahawa perkaitan antara unit-unit bahasa ini diperlukan untuk melahirkan kesatuan yang utuh untuk menyampaikan maklumat. Secara keseluruhannya,
Okey, dapat saya simpulkan kesalahan imbuhan yang telah dikenal pasti mempunyai hubung kait dari segi makna gramatikal. Hal ini kerana perubahan suatu bentuk kata itu apabila mengalami proses pengimbuhan akan memberi kesan terhadap perubahan makna gramatikal dan makna konteks satuan ayat tersebut. Dapatan kajian juga menunjukkan apabila murid menggunakan imbuhan yang salah, maka sekaligus ia tidak dapat menyampaikan makna ayat itu seperti mana yang ingin disampaikan. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.